Ayu 365, kenapa kamu tak buat? Kerengga banyak kata jadi. Jawapan seorang ulama, dengan kerengga pun takut sembang nak berjihad kat Palestin, nak mati syahid. Nak berjihad konon, nak berdepan dengan kerengga pun tak boleh. Lawanlah kerengga kalau betul ada kerengga. Masalahnya tak ada kerengga pun. Kamu goyang telur je kat Rusila tu, mana nak jalan kerja? Jadi duta khas Timur Tengah, bertarak menteri saudara. Duit rakyat bayar dia, gaji. Berlakunya peperangan di Timur Tengah, krisis peperangan negara Islam Timur Tengah. Wartawan tanya dia sebagai duta khas Timur Tengah, apa pendirian kerajaan? Selama dia jawab, kerajaan berpendirian berkecuali. Tengok. Hebat sangat dia tu. Yang hari ni dia berkata Anwar ni tak cukup tegas lawan Israel. Bila dia pegang kuasa, berkecuali. Dalam Islam tidak ada sikap berkecuali. Dalam Islam ni bila ada satu perkara yang benar dan tidak benar, kena pilih satu. Tak ada kecuali saudara. Akhirat besok pun ada syurga dan neraka je. Tak ada tempat di tengah-tengah. Sebab apa dia kata kecuali? Sebab dia malas nak fikir, sebab dia malas nak mengeluarkan nyataan, dia malas nak ambil pendirian, dia tidak ada keberanian nak buat pendirian. Sebab itu dia pilih berkecuali. Kan senang berkecuali. Orang nak kata aku sokong pun aku tidak. Orang nak kata aku bantah pun tidak. Play safe. Itu mudah. Gaji jalan juga. Bila Anwar mengambil keputusan yang tegas, tak cukup lantang Anwar ni. Anwar bercakap kat PBB dengan tegas, tak cukup lantang. Anwar buat kenyataan dari kedutaan Malaysia, tak lantang. Anwar hentam dalam parlimen pendirian Malaysia, tak lantang. Anwar bidas Joe Biden, depan-depan Joe Biden, tak lantang. Anwar bercakap dengan pemimpin OIC, dengan negara Islam, bercakap dengan pemimpin Mesir, tak lantang. Baru ini Anwar mengharamkan semua kapal berlabuh di pelabuhan Malaysia. Yang selama ini di zaman Mahathir benarkan, di zaman Pak Allah, lagi di-upgrade lagi. Kemudian di zaman Dencirit, bukan sekat kapal, pesawat boleh lalu atas serban Haji Hadi. Anwar kata, usahakan pesawat, kapal pun tak aku benarkan jejak kaki di perairan Malaysia. Diharamkan kapal Israel jejak kaki di perairan Malaysia. Bukan saja kapal Israel, bendera Israel pun diharamkan jejak kaki di situ. Bukan sekat bendera, negara-negara lain walaupun tak bawa bendera, walaupun kapal itu bukan kapal Israel, tetapi kalau berurusan dengan Israel nak gunakan pelabuhan itu pun kami haramkan. Bagi Haji Hadi tak cukup tegas. Dia nak Anwar Ibrahim bersikap kecuali macam dia dulu. Ada saudara dengar PAS mengeluarkan kenyataan terima kasih atas pendirian kerajaan mengharamkan kapal Israel? Tak ada. Dia takkan terima kasih. Dia takkan terima kasih, saudara. Orang tidak akan boleh menerima kebenaran walaupun datangnya. Kebenaran itu datangnya dari musuh dia. Buatlah baik macam mana pun, dia tetap akan pandang buruk. Tetapi kalau orang yang dia suka, seperti Dencirit, buatlah apa pun. Jana wibawa ke, menantu songlap duit ke, anak sorok minyak masak ke, tetap itulah pemimpin pujaan hatiku, kata lebay. Kita sekarang berdepan dalam politik dalam suasana macam ni. Sebab itu dalam politik suasana macam ini, kita tidak boleh pandang pada zahir. Pandang pada jubah, serban, janggut. Kalau kita nak jumpa seorang yang beramal dengan sunnah Nabi, dengan serban, janggut, jubahnya dan berakhlak baik, sukar nak jumpa dalam Malaysia. Ada, tapi sukar. Dalam parlimen memang tak ada. Sekor pun tak jumpa. Dalam parlimen Malaysia, sekor pun tak ada. Yang pakai serban ada? Ada pakai serban. Yang janggut panjang ada? Ada janggut panjang. Yang pakai jubah ada dalam parlimen? Ada dalam parlimen. Tapi mereka bukan orang atau ciri-ciri yang kita nak cari ni. MP Jasin berserban. MP Jasin berjubah. MP Jasin ada janggut. Tapi apa ucapan dia? Apa yang keluar mulut dia? Fitnah. Berceramah, fitnah. Di Kemaman dia ceramah. Kementerian Pendidikan telah mengharamkan takbir di sekolah-sekolah. Apa nak jadi Malaysia Madani sekarang? Kita kena bangun, lawan.
Sebab ada Kementerian Pendidikan mengharamkan takbir di sekolah. Kementerian Pendidikan mengharamkan kunut nazilah dibaca di sekolah. Takbir, kata Walaon. Oh, menyirap darah orang Islam dengar ni. Ucapan MP Jasin. Tapi semua ucapan bangkai busuk yang keluar daripada mulut dia. Walaupun dia berserban, walaupun dia berjubah. Lagi panjang janggut dia, lagi banyak fitnah yang dia keluarkan. Sebab itu, kita kena hati-hati. Sekarang ni susah nak cari ulama' yang benar-benar, yang berani, saudara. Sebab itulah jadi pemimpin ni, pertama, ada keberanian politik. Political will dipanggil. Berani membuat keputusan politik. Seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Ingat, senang ke nak buat keputusan mengharamkan kapal Israel? Apakah tidak menjejaskan pelaburan? Ada risiko pelaburan. Apakah tidak menjejaskan hubungan bersama dengan sekutu-sekutu Israel seperti Amerika dan sebagainya? Ada kesan, saudara. Tetapi keputusan terpaksa dibuat kerana ini melibatkan umat Islam, melibatkan nyawa anak-anak Islam yang mati di Palestin, wanita muslimat Islam yang mati di Palestin, orang-orang tua yang dizalimi, yang terkorban di Palestin. Terpaksa Anwar mengambil keputusan ini, saudara. Kapal yang masuk pelabuhan itu dibenarkan zaman Mahathir 2002. Yang lebay kata Mahathir lah pemimpin negarawan, Perdana Menteri yang benar-benar lantang melawan Israel. Wah, dia tak anggap, dia tak pandang Anwar. Anwar pun tak pelik, Anwar ni. Dia tak nak pengiktirafan daripada lebay pun. Cukup dia buat benda betul, cukup Allah tahu apa yang dia buat. Cukup Allah tahu niat dia. Tak perlu pengiktirafan daripada lebay. Tak kisahlah, tak nak puji dia pun. Lebay kata Mahathir yang paling lantang melawan Palestin, melawan Israel. Rupa-rupanya dan lantang-lantang dia, akhirnya Mahathir mengaku, ya, tahun 2002 saya benarkan kapal Israel datang ke pelabuhan Malaysia. Tetapi dia nak dalih. Dia kata apa? Saya benarkan sebab saya ingatkan Israel ni nak berdamai. Tengok Kerala. Jenis Kerala macam dia ni memang kaki putar belit. Dia menganggap orang Melayu ni semua bodoh. Boleh dia tipu. Dan lebay yang tertipu. Saya benarkan kapal, saya ingatkan dia nak berdamai. Saya benarkan dia berlabuh kat Malaysia. Supaya dia melihat suasana rakyat Malaysia. Dia katanya berbilang kaum, boleh hidup aman damai. Biar orang Israel tengok sendiri. Kemudian dia akan berdamai kat Palestin. Semenjak bila Yahudi Zionis ini, ya, boleh kamu nasihat macam tu? Ya, siapa kamu yang Zionis nak dengar ni, Mahathir? Kamu ingat Yahudi ni mudah? Dengan tengok negara kita je dia pun jadi berubah? Tak ada, saudara. Sebab itulah Al-Quran sebut puak Yahudi ni puak yang kena atur. Tak boleh kita bagi muka. Satu ketika nanti bila turunnya Imam Mahdi, Dajjal, zaman-zaman bila Yahudi ni diserang, ya, oleh apa ni Imam Mahdi, mereka menyuruh di bawah pokok tu, saya lupa nama dah, ada kisah ada. Pokok pun tunjuk kepada orang Islam, ni Yahudi belakang aku ni menyuruh. Hanya satu pokok je dia panggil ke pokok Yahudi. Yang menyembunyikan orang Yahudi. Ini sejarah dia. Ada kisah dia. Pokok pun tahu ni bapak penipu ni, tak boleh percaya. Banyak perjanjian-perjanjian yang dibuat, yang diusahakan oleh PBB, yang dilanggar oleh Israel Yahudi ini. Di zaman Yasir Arafat lagi. Banyak perjanjian Camp David lah. Macam perjanjian dibuat untuk nak mendamaikan mereka. Semua dilanggar. Dengan Mahathir, kamu percaya Yahudi? Itu alasan sebenarnya kamu nak membenarkan pelabuhan itu digunakan oleh Israel. Kalau betul kamu nak bagi dia duduk di pelabuhan hanya nak tengok sama ada Yahudi ni boleh berubah sikap atau tidak, kenapa kamu benarkan bertahun-tahun? Bertahun, saudara. Sampai Mahathir tak jadi Perdana Menteri lagi. Dia tak tarik pun. Dia benarkan terus. Sampai dia pencen. Kalau nak uji, ya, Israel ini boleh berubah sikap atau tidak,
Mungkinlah setahun 2 tahun aja benarkan. Kemudian tariklah balik. Tak apa, dia benarkan terus. Sebab boleh mendatangkan keuntungan pada buat itu je bagi Mahathir duit. Fulus. Fulus. Aku tak peduli maruah Islam di Palestin. Aku tak peduli. Yang penting Israel boleh bagi fulus. Fulus ini akan bawa aku sampai ke mampus. Sebab itu dia tak tarik sampai dia pencen. Sampai Pak Allah, orang puji Pak Allah. Wah, dia hebat Perdana Menteri kali ni. Pak Allah, Mr. Clean gelar dia. Ini anak ulama. Allah Ahmad Badawi. Ayah dia Allah Farhim. Ulama besar. Tentulah anak dia hebat. Apa Pak Allah buat? Mahathir benarkan berlabuh. Pak Allah dia upgrade sikit lagi. Benarkan mendarat pula. Di zaman Pak Allah 2005. Sejarah. Fakta. Saudara boleh semak. Fakta ni boleh dicari saudara. Ya. Ustaz Zaidrus je yang suka tak main cakap dia, tak ambil fakta pun. Tapi kita jangan jadi macam dia. Cari. Jangan terus percaya apa yang saya sebut. Saudara cari. 2005 zaman Pak Allah dibenarkan mendarat. Waktu itu orang puji Pak Allah hebat. Waktu itu kita perkataan rakyat kalah teruk. Sebab Pak Allah dikatakan pemimpin hebat. Kalau banyak kursi kita hilang zaman Pak Allah. Pasal orang puji Pak Allah. Pak Allah ni hebat. Anak ulama. Konsep yang dibawa Islam Hadari. Siapa orang Melayu tak terpengaruh bila sebut Islam Hadari? Oh, bagus Pak Allah. Apa projek dia tunjuk? Masjid terapung di Terengganu. Kobah tu tak tahu berapa juta dia beli. Di Terengganu. Sekarang tak tahulah apa fungsi masjid tu. Ada tidak ada orang solat kat situ. Berapa banyak untungnya menarik pelabur kat situ kita tak tahu. Tapi itu yang Pak Allah buat. Masjid terapung di Terengganu. Lagi orang sokong dia. Orang Melayu ni mudah aja, tunjuk aja. Tunjuk macam tu je. Orang Melayu akan kata yakin. Yang macam Din Cirit, baca doa pagi-pagi, orang Melayu kata abah. Pandai baca doa. Hui, anak ulama juga ni, Mahyudin ni. Baca doa bahasa Melayu. Keluar kat TV, keluar kat radio hari-hari. Kan? Orang Melayu pun kata, oh bagus. Abah, pandai baca doa. Macam itulah zaman Pak Allah. Habis zaman Pak Allah, apa kedudukan status Israel dalam negara kita? Dikekalkan selepas itu, Perdana Menteri selepas itu. Tak ada tarik pun. Tak ada seko Perdana Menteri lain yang nak tarik. Walaupun zaman Mahathir sekali lagi jadi Perdana Menteri, pun tidak ditarik. Dia yang mulakan, dia pun tak tarik. Dia biarkan je. Sampailah ke zaman Din Cirit. Kalau tadi, Pak Allah upgrade daripada kapal boleh berlabuh kepada kapal boleh mendarat. Zaman Din Cirit lagi power. Bukan setakat kapal lagi. Pesawat pun Din Cirit benarkan lalu di ruang udara Malaysia. Bukan menceroboh. Dibenarkan. Bukan pesawat komersial. Pesawat pejuang, saudara. Dibenarkan lalu di ruang udara Malaysia. Pesawat lalu atas serban Haji Hadi. Apa Haji Hadi buat? Takkan berkecuali lagi kot. Pesawat lalu atas serban ni. Kan? Takkan nak berkecuali. Tak ada apa saudara. Mana pergi Kingmaker? King Joker. Tak ada Kingmaker. King Joker semua. Mana pergi Tom dan Toman? Tak tahulah. Dia sibuk duk jaga alam sekitar. Duduk kat longkang-longkang, parit-parit apa semua ni. Mana dia tahu pesawat lalu? Mana Menteri Agama? Mana Menteri Undang-Undang? Selamba je pesawat pejuang Israel lalu atas serban dia orang. Seko pun tak ada nak bawa usul ataupun nak mendesak kerajaan. Nak mengutuk kerajaan. Tak ada. Usahakan nak buat, nak tarik sokongan. Seperti mana yang dijanjikan dengan walawan-walawan dia. Kad kita pas, kita ada maruah, kita ada prinsip. Kita takkan jualkan maruah dan prinsip kita demi agama. Takbir, kata walawan. Kalau mereka tak ikut kehendak kita, kita akan tarik sokongan, jatuh kerajaan. Takbir, kata walawan. Sambil takbir, masukkan duit dan temilu. Senyumnya pemimpin dia. Bila pemimpin jadi menteri, naik welfare. Mana ada Kingmaker? Mana ada Kingmaker? Semua jadi King Joker. Sebab itu, jatuhnya kenyataan PH di bawah pengkhianatan kerana ada hikmah Tuhan bagi, saudara. Kadang-kadang bila kenyataan PH jatuh, kita rasa kecewa, kita rasa sedih.
Memang kita tak sedih. Kan? Masa-masa jatuh kita rasa kecewa, down kita. Rasa malas dah nak berjuang dalam politik. Sebab kita fikir penat kita berjuang. Puluhan tahun kita berjuang. Tiba-tiba dalam kawan kita ni, serumah kita ni, ya, Parti Bersatu ni, yang kita letak dalam rumah yang kita bina tu, bilik utama dia kita bagi dia duduk. Walaupun dia baru sampai. Walaupun dia baru jadi ahli keluarga kita. Tak kita bagi bilik utama, jawatan Perdana Menteri kita bagi dia, saudara. Walaupun dia menang 13 kursi je. Bagi tu sekali kita layan dia, Parti Bersatu ni. Yang puluhan tahun kita berjuang, dia tak rasa susah. Muhyiddin tak pernah rasa gas pembelih mata. Muhyiddin tak pernah rasa kena sepak FIU. Ya. Mahathir jauh sekali. Dia yang buat zaman dia. Dia yang mulakan benda-benda ini, kezaliman ini. Dan Muhyiddin tak pernah rasa benda ini. Puluhan tahun kita berhimpun, berdemonstrasi. Bersih 1 sampai bersih 5. Dia perambat, ditangkap, ada dia masuk lock up. Ada yang hilang pekerjaan. Ada yang dah mati pun. Dia masuk bersama dengan Parti Harapan Bersatu ni di penghujung-penghujung nak pilihan raya. Dia masuk basuh kaki je lah rumah kita. Itu pun kita bagi dia layan istimewa. Tiba-tiba bila kita berkuasa, dia khianat. Siapa tak sedih? Semua orang sedih. Apakah kamu ingat Anwar tak sedih? Walaupun waktu kerajaan PH perintah, dia bukan jadi menteri pun. Dia berada di luar kabinet. Apakah kamu rasa Anwar tak sedih? Memang dia sedih. Dia sedih bukan kerana dia tidak jadi Perdana Menteri. Dia sedih kerana khianat itu. Dia sedih kerana dia tahu ramai pejuang-pejuang reformasi yang telah ditipu dan dikhianati oleh Parti Bersatu dan geng-geng Azmin Semburit ini. Itu mungkin menyebabkan Anwar sedih. Tapi dia tak tunjuk depan kita. Dia tak nak tunjuk depan kita, dia sedih. Sebab kalau dia tunjuk, kita jadi down. Kita lemah semangat. Sebab itu dia tak tunjuk. Saudara masih ingat malam pesta Langkah Sheraton, malam mereka meraihkan kemenangan mereka di Hotel Sheraton. Bayangkan bagaimana Muhyiddin berpeluk-peluk dengan Azmin, menangis-nangis. Menangis, saudara. Ucap Alhamdulillah kerana berjaya khianat. Syukur dengan Tuhan kerana dia berjaya dan pengkhianatan. Bersyukur dengan Tuhan kerana dia berjaya memungkiri janji dia. Azmin menangis air mata kerana berjaya mengkhianati bos dia Anwar Ibrahim, yang telah membela dia puluhan tahun, yang telah mengangkat dan membela dia puluhan tahun. Bersorak di Hotel Sheraton, bersorak di rumah Muhyiddin. Sujud syukur Muhyiddin depan Allah kerana berjaya khianat. Dan malam ketika mereka bersukaria, apa yang berlaku di rumah Anwar Ibrahim? Apakah Anwar duduk termenung dalam bilik? Apakah Anwar duduk menangis-nangis, berpeluk-peluk dengan rakan-rakan atas hilangnya kuasa kerajaan PH? Tidak. Dia terus melakukan program seperti mana yang pernah dilakukan. Malam itu diadakan salawat Nuril Anwar. Seperti biasa. Yang sebelum program ni berbulan dibuat setiap bulan. Macam seolah tak ada apa-apa pun. Orang yang sama datang ke rumah dia dalam program salawat Nuril Anwar. Tazkirah daripada orang alim yang dijemput. Satu pun tak ada ucapan politik dalam program itu. Sedangkan malam itu kerajaan PH telah dikhianati. Tak ada dia mengarahkan penyokong-penyokong untuk berhimpun, berdemonstrasi, berdemo. Walaupun kerajaan dikhianati, dia tak buat, saudara. Sebab dia percaya kepada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi seseorang itu ketua kerajaan, nak bagi kuasa, bila-bila masa Tuhan boleh bagi kuasa. Dan kalau Tuhan nak cabut, bila-bila masa Tuhan akan cabut. Dia yakin dengan itu sebab malam itu dia buat program. Dan dalam program itu hanya sedikit saja tazkirah Anwar berucap. Apa kata dia? Dia sebut dan ingatkan kepada penyokong supaya bersabar, bertenang dan yakinlah kepada kekuasaan dan ketentuan Tuhan. Itu jadi pesan. Tak ada pun dihasut. Esok kita beri demonstrasi kerana kerajaan kita telah dijatuhkan secara tidak demokratik. Tak ada. Dia suruh bertenang, bersabar dan percaya kepada kuasa Tuhan. Hati kita yang masa itu rasa macam kecewa, marah, tiba-tiba sejuk apabila mendengar pesanan Anwar Ibrahim. Sebab bagi kita fikir balik, kita ni siapa?
Bukan pimpinan besar, orang biasa. Penyokong biasa. Yang sepatutnya lebih kecewa tentulah Anwar Ibrahim. Tetapi kalau dia boleh bersabar, ya, kalau dia boleh berserah kepada Tuhan, kita tak boleh buat ke? Sebab itulah kita belajar daripada dia. Sebab itu saya katakan kepada Ustaz Derih, jangan duk kata Anwar kemaruk nak sokong ngampas. Anwar ni pernah dia berjuang bersendirian, tanpa PAS pun. Kekuatan dia angkat jadi Perdana Menteri ni bukannya kerana PAS. Kalau dulu dalam Pakatan Rakyat, ya, kamu boleh kata, oh Anwar jadi Perdana Menteri sebab kami ada, kami dalam Pakatan Rakyat. Kamu dah tak ada dah pun. Kamu dah berambus dari Pakatan Rakyat, Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Sebab tu kamu ada dalam Pakatan Rakyat, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Aturan yang Allah berikan ini di luar jangkaan kita. Siapa pernah mimpikan bahawa kerajaan ada hari ini, kerajaan yang dibentuk bersama UMNO Barisan Nasional. Orang UMNO pun pernah mimpikan bahawa mereka berada dalam kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan Amanah, Keadilan dan DAP. Mereka juga tak pernah mimpikan